Selamat petang ya semua. Kita akan masuk bab 5, gerak baras dalam tumbuhan. Untuk hari ini kita akan teruskan 5.2, fitohormon. Apakah standard pembelajaran untuk 5.2 fitohormon? Pertama, memeliharkan fitohormon. Nanti kita akan belajar apa maksud fitohormon. Terusnya, kamu kena menyatakan fungsi fitohormon, iaitu oksin, giberellin, sitokinin, asid absisik dan etilina. So, untuk fitohormon ada 5 jenis. Dan setiap jenis fitohormon kita kena tahu apa fungsinya terhadap tumbuh-tumbuhan. Apa itu fitohormon? Ataupun dikenal sebagai hormon tumbuhan. Hormon tumbuhan ataupun fitohormon merupakan bahan kimia yang berfungsi untuk merangsang dan menjeraras gerak baras dalam tumbuhan terhadap rangsangan pada kepekatan yang sangat rendah. Fitohormon disintesis di dalam organ tumbuhan tertentu dan dia diangkut ke bahagian atau organ sasaran melalui flum. Jenis fitohormon seperti teacher sudah nyatakan tadi, untuk fitohormon ada 5 jenis, iaitu yang pertama oksin, yang kedua giberellin, hormon ketiga sitokinin, hormon keempat asid absisik, dan hormon yang jenis kelima adalah etilina. So, kita akan belajar apakah fungsi untuk setiap jenis fitohormon ini. Kita akan belajar fungsi oksin. Oksin berfungsi dalam fototropisme dan zootropisme. Oksin menggalakkan perkembangan kedominan apeks pucuk dan akar. Apeks itu ada hujung pucuk dan hujung akar. Yang fungsi ketiga, oksin merangsang pertumbuhan dan pemanjangan sel akar dan sel pada pucuk. Fungsi oksin juga merangsang pembahagian sel di kambium semasa pertumbuhan sekunder. Gerakan rentas kambium adalah di bekas vaskular. So, dengan ada oksin boleh merangsang pembahagian sel di kambium semasa pertumbuhan sekunder. Oksin juga merangsang percambahan akar adventitious pada keratan batang. Untuk akar adventitious adalah rujuk kepada akar yang tumbuh pada keratan batang. Bahagian ini adalah batang kan. So, yang akar yang tumbuh keluar dari batang, akar ini dikenal sebagai akar adventitious. Cuba lihat di bahagian ni, buah yang tak matang lagi. Dengan daun pangkah dan pangkah. Maksudnya, oksin merencat ke guguran buah dan daun yang masih muda. Kalau buah yang tak matang lagi, ataupun daun yang masih muda, oksin akan merencat ke guguran buah dan daun yang masih muda. Supaya yang buah yang tak matang ataupun daun yang masih muda, dia masih kekal di pokok, supaya dia tidak tergugur. Ini adalah bahagian tunas. Pangkah maksudnya merencat pengeluaran tunas. Seterusnya, kita akan belajar fungsi giberellin. Fungsi giberellin merangsang pembahagian sel dan pemanjangan sel batang. Selain itu, giberellin juga merangsang perkembangan daun, bunga dan buah. Merangsang perkembangan dan percambahan biji benih. Giberellin juga menyebabkan pertumbuhan batang berbunga pada tumpuan kecil. Fungsi giberellin merencat perkembangan akar. Kita teruskan dengan fungsi sitokinin. Fungsi sitokinin adalah merangsang pertumbuhan dan pemanjangan sel akar dan sel batang dengan kehadiran oksin.
So, maksudnya hormon sitokinin dengan hormon auksin adalah bekerjasama. Dua-dua hormon ini bersama-sama untuk merangsang pertumbuhan dan pemanjangan sel akar dan sel batang. Sitokinin juga merangsang percambahan biji benih. Merangsang pertumbuhan tunas sisi. Dan pangkal sini maksudnya merencat perkembangan kedominan teks. Sitokinin merambat proses penuaan daun. So dengan ada hormon sitokinin, proses penuaan daun akan dilambatkan. Fungsi asid absisik merangsang perguguran buah, daun dan bunga yang masih matang. Asid absisik juga menggalakkan kedomanan biji benih. Galakkan penutupan liang stoma pada musim kemarau dan dia melencat pertumbuhan. Seterusnya, dia juga merencat pertumbuhan tunas dan percambahan biji benih. Fungsi itilina merangsang pemasakan buah, merangsang penuaan tumbuhan dan merangsang keguguran daun dan buah. Jika daun sudah matang ataupun buah yang sudah matang, intilina akan merangsangkan buah dan daun gugur. So yang ini berkaitan dengan fungsi fitohormon. So ini sahaja untuk kali ini. Terima kasih kepada semua yang hadir. Thank you semua.